Hai guys, jumpa lagi. Kali ini saya akan menceritakan satu kes rogol dan bunuh yang pernah menggemparkan masyarakat dan terjadi sekitar 5 tahun lalu di Indonesia. Ino Fariha adalah seorang gadis muda berusia 19 tahun yang mati dirogol dan dibunuh dengan sangat kejam di dalam sebuah bilik asrama tempat dia bekerja. Dan apa yang terjadi kepadanya adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh akal fikiran orang yang waras. Ino merupakan seorang pekerja di sebuah kilang di Tangerang, Indonesia, telah dibunuh secara sadis oleh 3 orang suspek lelaki yang salah seorang daripadanya masih di bawah umur. Sebelum dibunuh, Ino juga telah dirogol. 3 orang suspek berkenaan adalah Rahmat Alim atau Ral yang masih berumur 15 tahun, merupakan seorang pelajar sekolah menengah kelas 2 di Tangerang. Suspek kedua adalah Rahmat Arifin atau lebih dikenali sebagai Arif, berumur 23 tahun. Dan Imam Harpiadi iaitu suspek ketiga yang juga berumur 23 tahun. Ketiga-tiga suspek dikatakan tidak mengenal satu sama lain sebelum kejadian pembunuhan tersebut. Namun dikatakan mereka bertiga memiliki ketertarikan yang sama terhadap mangsa. Pada hari Khamis, 12 Mei tahun 2016, sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat, Ral dikatakan berjanji dengan mangsa untuk bertemu di dalam bilik asrama pekerja tempat mangsa tinggal, iaitu di Jatimulia Dadap Kasambi, Tangerang. Mangsa dikatakan baru mengenal Ral selama 1 bulan dan saling berbalas mesej pesanan ringkas. Mangsa dikatakan telah membukakan sedikit pintu pagar utama agar Ral dapat masuk ke dalam biliknya. Mangsa dan Ral pun kemudian berbincang-bincang selama sekitar 30 minit di dalam biliknya dan saling bermesra. Saat itu, Ral ingin menyetubuhi mangsa, namun ajakan tersebut ditolak oleh mangsa kerana dia takut hamil. Oleh kerana kesal ajakannya ditolak, Ral kemudian keluar dari bilik mangsa dan menghisap rokok. Saat berada di luar, Ral telah bertemu dengan suspek kedua yang dikenali sebagai Arif. Arif kemudian bertanya kepada Ral tentang keberadaannya di depan bilik sewa terbabit, kerana yang diketahuinya hanya pekerja sahaja yang boleh masuk ke sana. Ral pun memberitahu bahawa dia bersama dengan Indah, iaitu nama lain mangsa yang dikenali oleh Ral melalui sosial media. Di tengah perbincangan itu, datang pula suspek ketiga iaitu Imam. Imam pun langsung berbincang-bincang bersama mereka berdua. Arif dan Imam kemudian mengajak Ral masuk semula ke bilik mangsa untuk memastikan siapakah Indah yang dimaksudkan oleh Ral. Sebab Arif dan Imam tidak kenal dengan orang yang bernama Indah yang tinggal di dalam bilik asrama pekerja tersebut. Akhirnya diketahuilah oleh mereka bahawa Indah yang dimaksudkan oleh Ral tadi adalah Ino Fariha, iaitu gadis yang mereka berdua sukai di dalam diam. Setelah ketiganya berada di dalam bilik mangsa, mereka melihat mangsa yang sedang tidur hanya mengenakan baju singlet tank top. Kerana telah dikuasai oleh nafsu keji, Imam langsung menutup wajah mangsa dengan menggunakan bantal dan menyuruh Ral mencari pisau di dapur. Kerana dapur dalam bilik mangsa tidak ada pisau, Ral keluar dari bilik tersebut untuk mencari benda lain selain pisau. Di saat Ral keluar, Arif pun memperkosa mangsa. Sementara Imam terus menutup wajah mangsa dan menahan tangan mangsa. Setelah Arif selesai memperkosa mangsa, Ral pun kembali dengan membawa cangkul yang dia temui di luar kawasan bilik mangsa. Ral memberikan cangkul itu kepada Arif, namun Arif dan Imam menyuruh Ral menggunakan cangkul tersebut. Mangsa kemudian dipukul di bahagian wajah dan leher sehingga mengalami kecederaan dan luka koyakan. Percikan darah mangsa mengenai wajahnya. Setelah memukul mangsa, Ral kemudian keluar kerana geli melihat situasi mangsa yang berlumuran darah. Tak lama kemudian, Ral kembali masuk untuk memastikan sama ada mangsa sudah meninggal atau belum. Namun saat dia masuk,
Ral melihat kepala mangsa ditutup menggunakan kain, tetapi mangsa masih bernafas. Kemudian kedua tangan mangsa pun dinaikkan ke atas kepala oleh Imam, sementara Ral menggigit dada mangsa. Setelah mangsa dilihat tidak berdaya, Arif menyuruh Ral untuk memegang kaki mangsa dan membuatnya berada dalam posisi terkangkang. Arif pun memasukkan batang cangkul tersebut ke dalam kemaluan mangsa hingga dia akhirnya meninggal dunia. Menurut laporan, hampir 90% batang cangkul ditendang masuk ke dalam tubuh mangsa, iaitu sepanjang 60 cm dan mengenai organ-organ dalaman mangsa. Ral kemudian mengambil handphone milik mangsa dan menuju ke bilik mandi untuk membersihkan kesan darah yang berbekas di tangannya. Arif pula menyusul dan mencuci tangan di bilik mandi yang sama. Imam kemudian keluar dan menutup engsel di bilik agar tidak ada yang mengetahui pembunuhan tersebut. Ketiga-tiga mereka pun kemudian pulang ke tempat masing-masing. Mayat mangsa kemudian ditemukan oleh rakan kerjanya pada keesokan harinya dan melaporkan kepada pihak polis. Pihak polis pun melakukan siasatan dan ketiga suspek tersebut telah ditangkap pada Sabtu 14 Mei 2016. 2 orang dari suspek terbabit telah dijatuhi hukuman mati, sementara seorang lagi iaitu Ral yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Sangat mengerikan bukan? Bagaimana sadisnya mangsa dibunuh dengan cara seperti itu. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan kita serta keluarga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah. Sampai jumpa lagi di video seterusnya guys. Jangan lupa subscribe.